Yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad, yang amat berbahagia Tun Ahmad Fairuz, Dev yang terhormat, para hadirin yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu suka saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Perkim atas jemputan ini. Tajuk yang diberikan kepada saya adalah persepsi dominan Barat mengenai Islam dan Muslim. Secara ikhlas, saya ingin mengatakan bahawa persepsi dominan Barat terhadap Islam dan Muslim pada keseluruhannya adalah negatif. Pada keseluruhannya adalah negatif. Persepsi Barat terhadap Islam dan Muslim. Saya akan cuba membuktikan kesahihan kenyataan ini dari lima perspektif. Pertama, bukti tentang persepsi negatif ini dalam bidang-bidang tertentu. Kedua, saya akan cuba membincang kenapa persepsi ini kurang tepat secara objektif. Kenapa persepsi dominan Barat ini kurang tepat. Ketiga, saya akan membincang tentang faktor-faktor yang bertanggungjawab atas persepsi ini. Macam mana persepsi ini wujud dan berkembang di Barat dan merebak kepada tempat-tempat lain, termasuk beberapa negara-negara yang bukan Barat sekarang, tentang Islam dan Muslim. Yang keempat, macam mana kita dapat menangani masalah ini, persepsi yang negatif ini. Dan yang terakhir, saya akan cuba menilaikan persepsi ini dari segi perkembangan-perkembangan yang sedang berlaku dan akan mempengaruhi dunia kita dalam kurun 21 ini. Khususnya perkembangan-perkembangan geopolitik yang akan membawa kesan utama terhadap Islam dan Barat, dua-dua tamadun ini. Saya bermula dengan buktinya. Buktinya senang. Media arus perdana di Barat pada keseluruhannya memberi gambaran yang kurang tepat tentang Islam pada keseluruhannya. Begitu juga dengan ahli-ahli politiknya. Sebahagian besar daripada ahli-ahli politiknya daripada United Kingdom, Perancis, Belanda, Denmark, Sweden, Amerika Syarikat dan sebagainya. Dan selain daripada ahli-ahli politik, tindakan-tindakan daripada anggota-anggota tertentu dalam civil society ataupun masyarakat civil society, termasuk yang membaca Quran di Sweden baru-baru ini, dan ada beberapa contoh-contoh yang lain. Ini bukan kali pertama peristiwa begini berlaku, dan ini bukan kali terakhir peristiwa begini akan berlaku.
pada lazimnya sikap negatif mereka ini kepada Islam dan Muslim adalah dalam 3 bidang. Walaupun ada beberapa bidang-bidang yang lain, tapi yang utama 3 bidang. Satu, tentang peranan wanita. Peranan wanita dalam masyarakat Muslim. Yang kedua, kedudukan bukan Islam di negara-negara yang majoriti penduduknya Muslim. Dan yang ketiga, Islam dan Muslim dikaitkan dengan terorisme, dengan keganasan. Ini adalah 3 bidang utama. Kita harus menilaikan sikap negatif mereka ini secara objektif. Memang benar ada kumpulan-kumpulan tertentu dalam dunia Islam dalam kurun 21 yang sikapnya kepada wanita kurang sihat. Mereka memandang rendah kepada kaum Hawa di negara-negara Muslim. Tak dapat kita menafikan. Tetapi apakah ini menggambarkan sikap utama orang Islam kepada wanita? Adakah ini menggambarkan kenyataan dari segi sejarah? Adakah ini menggambarkan apa yang termaktub dalam Al-Quran Al-Karim dan dalam Sunnah tentang sikap kepada wanita? Secara ringkas, kita dapat mengatakan bahawa apa yang berlaku di Afghanistan umpamanya, sikap kepada wanita, wanita tak boleh bekerja, tak boleh bersekolah dan sebagainya, ini bukan sikap Islam. Mungkin kawan-kawan kita di barat mereka terperanjat sekiranya kita mengatakan kepada mereka bahawa dunia Islam mendidik wanita sebagai satu amalan biasa, amalan sistematik sebelum barat mendidik wanita. Sebelum barat mendidik wanita. Seperti mana dihujahkan oleh seorang sarjana Perancis bila beliau mengunjungi Afrika Barat pada kurun 13. Dia nampak bahawa wanita itu mereka bersekolah. Ini tak berlaku di barat pada masa itu. Bermakna bahawa ini dianggap sesuatu amalan yang biasa yang boleh diterima di negara-negara Islam, pendidikan wanita. Dan begitu juga kalau kita tengok pada soal kerja di luar rumah, ini terjadi isu. Ini berlaku dari dulu kerana zaman Rasulullah. Baginda sendiri melantik seorang wanita sebagai penyelia kepada pasaran di Madinah. Itu jawatan penting. Yang dilantik untuk memegang jawatan itu wanita. Ini bukan satu isu sepanjang sejarah Islam. Walaupun ada contoh-contoh yang kurang baik dari dalam dunia Islam. Dan ini berhubung kait dengan satu perkara yang amat penting tentang soal wanita dan falsafah dan persepsi Islam kepada wanita. Bagi Islam, identiti wanita itu penting. Identiti wanita itu tidak bergantung kepada suami atau kepada lelaki. Itulah sebabnya wanita Muslim mereka kekalkan nama mereka selepas mereka berkahwin. Berbeza apa yang berlaku dalam budaya-budaya yang lain, termasuk budaya-budaya yang lain di negara kita.
Mereka wanita yang telah berkahwin tu mereka ambil nama suami. Tetapi bagi wanita Islam, amalan yang dipegang oleh agama, wanita kekalkan nama mereka. Ini soal identiti. Itu penting. Bahawa bagi Islam, kita menjaga identiti wanita. Dan itulah sebabnya pendidikan mereka, hak mereka bekerja, hak mereka untuk himpunkan harta, untuk mewarisi harta, dan untuk mewakafkan harta. Ini dibenarkan dalam Islam. Dari awal lagi, ini bukan isu. Di Barat, sebahagian daripada hak-hak ini dapat dirasai oleh wanita, nikmati oleh wanita hanya dalam kurun 19 dan kurun 20. Itulah sebabnya kita jangan segan mempertahankan prinsip-prinsip ini dalam Islam tentang wanita, kerana ini adalah khazanah kita. Ini sesuatu yang harus membanggakan kita, bahawa kita menghormati kedudukan wanita. Tentang kaum-kaum bukan Muslim, sekali lagi contoh-contoh tertentu yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu di sana sini tak boleh dijadikan sebagai ukuran bagi tamadun Islam keseluruhannya. Sebelum zaman moden, tamadun yang menjaga hak bukan Muslim di kalangan mereka, yang memberi hak kepada mereka, menjaga kedudukan mereka, yang paling cemerlang dalam bidang ini adalah tamadun Islam. Banyak contoh-contohnya. Contoh Al-Andalus, iaitu di kawasan Iberia, Spanyol dan Portugal sekarang. Apa yang berlaku di Empire Osmania, Mughal Empire di India, dan yang kita jarang mengutamakan dalam ucapan dan tulisan-tulisan kita, Melaka. Melaka adalah satu contoh sebuah empire yang terdiri daripada pelbagai kaum. Kita dimaklumkan bahawa pada puncak kecemerlangan Melaka, kegemilangannya dalam sejarah, dalam kurun 15, hampir-hampir 80 bahasa digunakan di Melaka. 80 bahasa yang menggambarkan kaum-kaum yang dan suku-suku kaum yang wujud di Melaka. Bermakna satu bandaraya, satu tamadun yang berbilang kaum, berbilang agama. Dan itulah sejarah Islam. Sikap kepada bukan Islam, melindungi hak mereka, menjaga hak mereka, kerana ini adalah prinsip yang termaktub dalam Quran. Sebab itu orang Islam, mereka menjaga prinsip ini. Dan ahli sejarah yang masyhur, Arnold Toynbee, ahli sejarah British, pernah mengatakan bahawa tamadun Islam boleh mengajar Barat dalam dua perkara, lebih daripada perkara-perkara yang lain. Satu, dalam soal realiti masyarakat berbilang agama dan berbilang kaum, bahawa rekod tamadun Islam jauh lebih baik daripada Barat ataupun tamadun-tamadun yang lain. Perkara pertama. Dan yang kedua, larangan terhadap alkohol. Beliau menganggap ini juga sebagai satu pencapaian tamadun Islam. Larangan terhadap alkohol. Kita tak berani sebut ni di negara Malaysia, jadi isu besar. Ada perbincangan dalam akhbar yang menentang, yang mengkritik dan sebagainya. Tetapi ini pendapat Toynbee. Dua sumbangan daripada tamadun Islam kepada dunia Barat dan kepada umat manusia keseluruhannya. Tentang keganasan dan terorisme. Memang ada teroris-teroris di kalangan orang Muslim, seperti mana juga di kalangan
bangsa-bangsa yang lain, ada teroris yang melakukan benda-benda yang tidak direstui oleh agama, termasuk pada khidmat saya konsep tentang suicide bombing. Bukan konsep yang wujud daripada Islam, sebenarnya ini adalah konsep yang wujud daripada amalan pihak-pihak lain yang orang Islam meniru. Dan juga ada beberapa perkara-perkara tertentu yang berlaku yang kita tak setuju. Tetapi pada keseluruhannya, Islam adalah agama yang begitu berprihatin tentang soal kekerasan, keganasan, dan cara dan pendekatan kita dalam isu-isu yang berhubung kait dengan perang atau yang berhubung kait dengan pembunuhan dan sebagainya. Ada peraturan-peraturan yang begitu jelas dan jitu dalam Islam. Kita tak boleh membunuh secara wenang-wenang. Kita tak boleh menggunakan kekerasan untuk menceroboh. Pencerobohan tidak digalakkan. Kita hanya membenarkan individu-individu dan kumpulan-kumpulan mempertahankan diri mereka. Sekiranya mereka menjadi mangsa kepada keganasan, mangsa kepada kezaliman. Itu bukan saja dibenarkan, itu dianggap sebagai satu kewajipan, tanggungjawab kita untuk mempertahankan diri kita sekiranya kita menjadi mangsa kepada pencerobohan. Seperti mana berlaku di Palestin umpamanya dan sebagainya. Jelas kedudukan Islam dalam soal ini. Kalau kita lihat pada sejarah, sarjana-sarjana barat tertentu yang mengkritik Islam tentang keganasan dalam kurun 10, 11, 12 dan sebagainya, mereka lupa bahawa keganasan yang paling dahsyat yang berlaku pada zaman yang kita sebut tadi, dalam kurun-kurun yang disebut tadi, keganasan yang paling dahsyat adalah keganasan mereka yang terlibat dalam perang salib, Crusades. Itu yang paling ganas, yang paling dahsyat keganasan yang berlaku. Mereka bunuh bukan sahaja orang Islam. Ini kita tahu apa yang berlaku di Baitul Maqdis, di kawasan-kawasan yang lain berhampiran Baitul Maqdis dan sebagainya. Bukan sahaja orang Islam. Mereka membunuh Yahudi. Lebih ramai Yahudi dibunuh oleh Crusaders daripada orang Islam. Dan di kalangan orang Kristian sendiri, mereka membunuh mereka daripada Orthodox Christian. Kristian daripada Eropah Barat. Mereka membunuh mereka. Pembunuhan dan keganasan yang paling zalim dilakukan oleh Crusaders. Tetapi mereka dengan sengaja memindah keganasan mereka itu kepada orang Islam. Bahawa orang Islam yang ganas mengikut pihak-pihak tertentu di Barat. Itulah masalahnya. Bahawa kita jarang menentang perkara-perkara ini dan membongkarkan kepalsuan mereka. Cara mereka dan sebagainya. Ini yang harus kita lakukan secara intelektual untuk menunjukkan bahawa ini tidak benar. Apa yang berlaku dalam sejarah berbeza daripada apa yang diceritakan mereka ini. Ini tentang mitos mereka, negatif, persepsi-persepsi negatif mereka ini. Yang kita harus cuba memahami juga secara ringkas, kenapa mitos-mitos ini dan persepsi negatif ini wujud dan berkembang. Ini bukan perkara baru. Ini bukan sesuatu yang berlaku dalam tempoh 20, 30, 100, 200, 300 tahun. Ini berakar umbi dalam sejarah. Lebih 1000 tahun. Sikap negatif ini kepada Islam. Ada sebab-sebabnya. Dan kita harus memahami sebab-sebabnya. Supaya kita dapat membalas hujah-hujah mereka. Apakah sebab-sebab ini? Yang pertama, hanya
Islam sebagai tamadun yang menguasai, menakluki sebahagian daripada wilayah Eropah. Tak ada pihak lain yang melakukannya. Tak ada tamadun Buddhis yang menduduki bahagian-bahagian tertentu Eropah. Tak pernah ini berlaku. Tak ada tamadun Hindu atau tamadun-tamadun lain yang menduduki kawasan-kawasan ini. Hanya Islam. Seperti mana kita tahu apa yang berlaku di Spanyol, di Portugal, di Sicily dan di tempat-tempat yang sampai ke Paris pada tahun 732. Islam berjaya pada masa itu. Kerana kekuatan yang ada pada Islam dan tentera Islam, dan yang lebih daripada kekuatan tenteranya seperti mana dihujahkan oleh H.G. Wells, penulis sains fiction dari tamadun barat. Kata beliau, bukan kerana kekuatan tentera semata-matanya Islam dapat menguasai tempat-tempat ini kerana kekuatan tamadunnya. Kerana ini adalah tamadun, kata H.G. Wells, ini adalah petikan daripada tulisan H.G. Wells, tamadun yang lebih tinggi mutunya daripada tamadun-tamadun yang wujud pada masa itu. Dari segi sikapnya kepada manusia, menganggap setiap insan itu sebagai insan yang bermaruah, memberi layanan yang sama kepada semua manusia, yang tidak berlaku di kalangan Kristian, Buddhis, Hindu dan sebagainya. The strength of the idea of Islam, kata beliau. Itulah sebabnya mereka dapat menguasai dengan cara-cara yang begitu berkesan. Di Asia Tenggara umpamanya tiada ada perang atas nama Islam. Perkembangan cara Islam itu berkembang di Asia Tenggara adalah melalui idea-idea kerja dakwah dan sebagainya. Seperti mana dihujahkan oleh Tun tadi, kalau kita tengok pada sejarah dan cuba memahami sejarah Asia Tenggara, contoh yang paling baik tentang perkembangan Islam tanpa perang. Kalau dibanding dengan India Utara umpamanya, memang ada perang. Tetapi di Asia Tenggara tiada ada perang langsung. Islam berkembang kerana itulah kekuatan ideanya. Dan yang memain peranannya selain daripada pembesar-pembesar, sultan-sultan dan sebagainya, saudagar-saudagar memain peranan penting dalam perkembangan Islam. Saudagar-saudagar memain peranan penting, dan juga peranan yang dimainkan oleh golongan Sufi, golongan-golongan yang lain yang mengembangkan Islam di Asia Tenggara. Ini yang harus kita memahami, bahawa sekiranya ada kekuatan pada Islam, ini adalah kerana idea Islam itu, idea Islam yang tulen, idea Islam yang sejati. Dan ini yang membawa impak tertentu kepada tamadun manusia. Para hadirin yang budiman, selain daripada membalas hujah-hujah mereka ini dan juga memahami sejarah secara mendalam, kita harus cuba membentangkan kepada masyarakat kita, termasuk orang Islam, bahawa apa yang berlaku dalam sejarah, kenapa ada sikap negatif ini kepada Islam di kalangan Barat. Satu, macam saya kata tadi, kerana Islam menduduki kawasan-kawasan mereka dan ini tidak disenangi mereka. Kedua, kerana Islam khususnya antara kurun 8 dan 14, Islam punya kekuatan adalah melalui sains. Barat menganggap dirinya sebagai pengasas sains. Tetapi kalau kita nak benar-benar memahami apa yang berlaku dalam sejarah, pengasas sains moden yang kita bezakan daripada sains zaman tradisional, sains moden yang dimaksudkan dengan kaedah-kaedah tertentu, the scientific method,
the scientific method sebenarnya dihasilkan oleh Islam. Setiap aspek daripada scientific method, empirical method dia tentang methodology yang berdasarkan pada induction, deduction dan sebagainya, semuanya sebenarnya daripada Islam. Itulah sebabnya sebagai satu contoh yang mudah difahami, dan saya fikir Dr. Rizwan T pun pernah menggunakan contoh ini, bahawa orang Islam yang memang banyak mereka belajar daripada Yunani dan Romawi dan sebagainya, terdapat kita menafikan mereka terjemahkan buku-buku mereka dan sebagainya, tetapi oleh kerana agama, oleh kerana konsep dan falsafah yang termaktub dalam Islam, mereka tak terima idea-idea sains daripada zaman Yunani dan Romawi tertentu. Apa contohnya? Sebelum Islam, mereka menganggap alam semesta kita ini sebagai sesuatu yang wujud, tetapi yang merupakan pivot ataupun center kepada alam semesta itu adalah dunia kita ini. Kita punya planet. Tapi Islam membuktikan bahawa bukan kita punya planet. Bahawa alam semesta ini jauh begitu kompleks, dan ada beberapa universes. Ini adalah sesuatu yang termaktub dalam Quran. Konsep universes dalam Quran digunakan sebagai plural. Ada banyak universes, dan Islam menunjukkan bahawa ada different planetary systems. Itulah sebabnya Islam menolak sama sekali Yunani punya konsep tentang sains. Islam membawa satu konsep yang baru berdasarkan pada falsafahnya sendiri. Ini adalah sumbangan besar kepada sains. Bermakna bahawa tiada ada sains moden tanpa Islam. Tak ada sains moden tanpa Islam. Saya nak petik seorang ahli falsafah Cina yang masih hidup, Profesor Tu Weiming dari Peking University, yang mengatakan bahawa tiada ada Renaissance Barat, tiada ada Enlightenment yang berlaku selepas Renaissance, tiada ada perkembangan ini di Barat tanpa Islam. Tetapi yang sedih itu, kalau kita tengok pada apa yang berlaku di luar sini, pelajar-pelajar, budak-budak kita ini, orang Islam ini, tak suka sains. Mereka lari daripada sains dan matematik dan sebagainya. Walhal ini adalah warisan kita. Ini adalah sebahagian besar daripada tradisi ilmu kita. Inilah satu lagi faktor kenapa Barat mereka macam rasa inferior kepada Islam, dan itulah sebabnya mereka menjadi reaktif terhadap Islam, kerana Islam sebenarnya adalah pengasas sains moden dan ilmu pengetahuan yang begitu luas yang mereka memang pinjam daripada Islam. Kita tahu, dan itulah sebabnya sikap mereka ini, di mana mereka tidak mahu mengiktirafkan apa yang berlaku dalam sejarah sumbangan Islam. Jarang sekali dalam buku-buku teks Barat mereka mengiktirafkan apa yang berlaku dalam sejarah ini. Mereka memberi gambaran bahawa mereka ini adalah pengasas. Mereka ini memberi gambaran bahawa mereka tak terhutang budi kepada tamadun-tamadun yang lain. Kerana dalam Islam kita menerima sumbangan daripada beberapa pihak, dari tamadun Cina, daripada beberapa tamadun yang lain. Itulah perkembangan sains. Sains bergantung kepada persumbangan daripada beberapa sumber-sumber. Itulah kekuatan dan keistimewaan yang ada pada sains. Dan Islam kita menerima. Tapi Barat yang menjadi masalah. Sebahagian besar daripada mereka menepikan sumbangan pihak-pihak lain, terutamanya sumbangan Islam. Dan itulah sebabnya sikap ini pernah disifatkan sebagai collective amnesia.
collective amnesia. Amnesia macam kita tak fikir atau tidak mau terima benda-benda tertentu kerana kita dah blank. Amnesia, collective amnesia Barat ada dalam soal tentang sains dan ilmu pengetahuan Islam dan tamadun-tamadun yang lain. Dan satu lagi perkara yang meracuni hubungan antara Barat dan Islam. Selepas beberapa kurun ini, Islam menduduki kawasan-kawasan tertentu mereka dan perkembangan sains Islam begitu gemilang. Beberapa putera-putera Kristian, mereka melancarkan crusades. Itu juga satu faktor penting. Crusades untuk kononnya untuk menawan balik Baitul Muqaddis yang mereka menganggap sebagai tempat istimewa mereka, dan mereka hantar misi demi misi kepada Baitul Muqaddis dan Timur Tengah ataupun Asia Barat. Akhirnya mereka gagal. Kegagalan daripada crusades juga menjadi satu faktor penting. Kerana mereka gagal, mereka rasa marah. Mereka gagal untuk menawan balik Baitul Muqaddis. Mereka gagal untuk menyekat perkembangan Islam. Tapi akhirnya keadaan berubah. Barat kerana kekuatan militernya, mereka dapat menguasai sebahagian besar daripada negara-negara Islam melalui kolonialisme. Kolonialisme satu lagi faktor yang membawa impak besar kepada hubungan antara Islam dan Barat. Mereka menguasai negara-negara Muslim dan bukan Muslim. Dan menguasai bermakna bahawa mereka menggantikan negara-negara ini dari segi sistem perundangan, dari segi sistem pendidikan, dari semua aspek. Mereka menghancurkan negara-negara ini yang belum pernah berlaku dari segi interaksi antara tamadun. Begitu lengkap, begitu menyeluruh cara mereka menguasai tamadun-tamadun yang lain, khususnya Islam. Dan ini juga membawa kepada hubungan yang kurang sihat antara dua tamadun ini. Dan selepas kolonialisme, kita ini merdeka, tetapi merdeka hanya dalam dua bidang. Kalau kita tengok pada merdeka, kebanyakan negara-negara yang dijajah. Merdeka dari segi perlembagaan, sistem dan peraturan pemerintahan, kita merdeka, dan merdeka dari segi hak untuk memilih pemimpin-pemimpin sendiri. Sistem ekonomi dunia masih dikuasai oleh Barat. Sistem teknologi mereka menguasai. Sistem komunikasi mereka menguasai. Ini yang disifatkan oleh pengkaji-pengkaji tertentu sebagai neokolonialisme. Memang ini realiti, tak dapat kita menafikan. Dan realiti itu wujud sampai saat ini. Kalau kita tengok pada setiap aspek hidup, mereka yang masih menguasai. Dan mereka mahu kekalkan dan teruskan penguasaan mereka. Ini juga menjadi faktor dalam hubungan antara Barat dan Islam. Yang lebih malang tu, dua faktor yang penting dari segi penguasaan politik, penguasaan dunia, dua faktor ini mereka terdapat menguasai. Dan dua faktor ini ada dalam penguasaan Islam. Satu, minyak. Minyak adalah asas kepada tamadun perindustrian. Asasnya minyak. Selain daripada ilmu pengetahuan, minyak itu penting. Sebahagian besar daripada minyak yang dihasilkan itu daripada negara-negara Muslim. Ini satu daripada frustration mereka,
bahawa mereka tak dapat menguasai ini. Itulah sebabnya kalau kita tengok pada apa yang berlaku selepas Perang Dunia Kedua, penggulingan pertama yang berlaku, penggulingan kepimpinan seorang pemimpin demokratik yang dipilih oleh rakyatnya, digulingkan melalui CIA dan MI6. Mereka dua-dua bekerjasama untuk menggulingkan adalah apa yang berlaku di Iran. Dr. Muhammad Mossadegh pada tahun 1953 digulingkan. Apa sebabnya? Kerana dia mau mengambil alih minyak dia sendiri. Itu minyak negara dia sendiri. Tapi dia digulingkan. Dia digulingkan melalui salah seorang petualang kalau boleh kita gunakan istilah itu, iaitu Shah. Shah itu pro barat dan Shah itu diangkat sebagai ketua Iran yang digulingkan pemimpin yang dipilih oleh rakyat, Perdana Menteri Dr. Muhammad Mossadegh. Dan ini berlaku beberapa kali di Latin America, di tempat-tempat yang lain. Kalau mereka nak menguasai sesuatu, mereka menggulingkan. Regime change boleh dianggap sebagai alat mereka untuk meneruskan penguasaan dan dominasi mereka. Selain daripada sanctions, sekatan. Regime change, sanctions. Ini adalah dua alat yang mereka gunakan dalam dunia moden kita ini untuk menguasai dunia. Dan sebahagian besar daripada negara-negara Islam menjadi mangsa dan mereka terpaksa menerima kenyataan ini. Kerana ini bukan sesuatu yang mudah kita terima, tapi terpaksa kerana keadaan dunia, ya? Kerana mereka menguasai dunia. Ini menunjukkan dengan jelasnya para hadirin yang budiman bahawa ada faktor-faktor yang begitu penting yang mempengaruhi hubungan antara dua-dua ini. Dan kita tidak boleh salahkan dunia Islam selalu dalam aspek-aspek ini, ya, kerana ini adalah realiti yang kita menghadapi, ya. Mereka menguasai minyak dan mereka juga rasa begitu cemburu dari satu segi bahawa 8 daripada 10 perairan, turusan perairan dunia ini yang penting dari segi penguasaan dunia, iaitu apa yang kita sebutkan sebagai selat dan sebagainya, 8 daripada 10-nya berhampiran negara-negara Muslim. 8 daripada 10-nya, ya. Termasuk Selat Melaka dan, ya, termasuk Suez Canal dan Straits of Gibraltar dan sebagainya, banyak contoh-contohnya. Ini juga satu daripada faktor yang menimbulkan ketegangan antara dunia Islam dan Barat. Dan kita harus tambah juga bahawa wujudnya minoriti-minoriti di Eropah dan Barat selepas Perang Dunia Kedua, sebahagian besar daripada minoriti ini terdiri daripada orang Islam. Bukan semua. Ada mereka yang bukan Islam juga yang duduk di Perancis, di Belanda dan negara-negara lain. Tetapi sebahagian daripadanya orang Islam. Tapi yang menjadi isu, orang Islam sekiranya mereka mahu menegakkan cara hidup mereka, mereka nak terus berpegang pada aspek-aspek tertentu cara hidup mereka, termasuk mengerjakan solat dan sebagainya, menjalankan puasa dan sebagainya. Ini yang menimbulkan reaksi daripada Barat. Ini juga menjadi masalah. Kerana bagi mereka yang harus berlaku, kita harus terima cara hidup mereka. Kita harus menerima cara hidup, nilai-nilai mereka, dan baru kita dianggap sebagai manusia yang bertamadun. Sekiranya kita tak melakukannya, bermakna kita ini ganjil sedikit. Kerana kita nak masih berpegang pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip hidup kita yang tak menggugat mereka. Orang mengerjakan solat tak gugat mereka.
orang berpuasa tak menggugat mereka. Tetapi itulah sikap mereka. Sikap mereka, mereka mahu satu sistem hidup, cara hidup, gaya hidup berdasarkan pada pengalaman mereka dan sejarah mereka. Itulah masalah-masalah yang kita menghadapi. Dan macam mana kita mengatasinya? Bagi saya, kita harus menunjuk contoh yang baik. Seperti mana Tun mengatakan dalam ucapannya juga bahawa itulah dakwah yang paling berkesan. Kita harus menunjukkan contoh yang baik. Bermakna sekiranya mereka membakar kitab kita, kita jangan melakukan sesuatu kepada agama mereka. Kerana itu bukan Islam. Dan ini memang benar. Walaupun orang Islam menghadapi macam-macam tekanan dan macam-macam sekatan. Adakah kita dengar cerita tentang orang Islam menghinakan Nabi Isa? Tidak. Kerana Nabi Isa sebahagian daripada Islam. Ataupun dalam konteks negara yang lain, bukan Barat. Ambil saja apa yang berlaku di India sebagai contoh. Kita tahu bahawa di India, apa yang wujud dewasa ini, satu keadaan yang luar biasa. Golongan yang memimpin, kalau banding dengan pemimpin-pemimpin dasawarsa 60-an dan 50-an dan sebagainya, pemimpin-pemimpin India sekarang adalah pemimpin-pemimpin yang sempit pemikirannya. Tak dapat kita menafikan. Sempit pemikirannya yang menggalakkan satu sikap yang anti-Islam. Mereka sendiri menggalakkannya. Tetapi orang Islam, seperti mana kita baca dalam akhbar dan majalah-majalah dan sebagainya, mereka tak bertindak balas melalui tindakan-tindakan yang menghinakan agama mereka. Mereka tak pergi bakar Bhagavad Gita. Mereka tapi menghinakan dewa-dewa dan dewa-dewi mereka. Walaupun ini dilakukan secara sistematik kepada orang Islam. Ini penting. Kita harus kekalkan sikap ini. Bahawa kita jangan menjadikan mereka sebagai guru kita. Mereka bukan guru kita. Kita tidak harus belajar daripada mereka. Kita kekalkan dengan nilai-nilai kita. Contoh kita yang baik itu penting. Tapi contoh yang saya maksudkan bukan sahaja dalam soal ini. Kita juga harus menunjukkan contoh yang baik dari segi tadbir urus, governance. Bermakna jangan kita mengamalkan rasuah. Itu penting. Jangan kita menyalahgunakan kuasa dan sebagainya. Memang dalam soal ini mungkin golongan-golongan tertentu dalam dunia Islam gagal juga dalam soal tentang pentadbiran, pengurusan, pemerintahan dan sebagainya. Dan kita harus mengatasinya, mengatasi cabaran ini. Kita elakkan benda-benda yang tak baik supaya kita boleh menjadi teladan kepada manusia. Contoh kepada orang lain. Dari segi politik, pentadbiran, ekonomi dalam setiap bidang. Saya tertarik dengan apa yang saya baca masa saya belajar dulu tentang tulisan Jose Rizal. Jose Rizal itu adalah wira Filipina dan memain peranan penting dari segi perjuangan Filipina. Beliau puji orang Islam dalam tulisannya sebagai contoh tentang etika-etika yang tinggi dalam perniagaan. Kerana banyak peniaga-peniaga Islam di rantau ini pada masa itu. Dan dikata ini yang membezakan saudagar-saudagar Islam daripada yang bukan Islam. Etika mereka dari segi perniagaan. Sekali lagi dalam soal ini pun kita dah mengenepikan nilai-nilai kita. Bermakna bahawa sekiranya kita boleh menunjukkan contoh yang baik dalam soal politik, perniagaan dan sebagainya, sudah tentu ini akan mempengaruhi pihak-pihak lain. Dan ini akan membawa impak besar. Ini membawa saya kepada perkara yang kelima terakhir
dalam ucapan ini, macam mana sikap ini, sikap negatif ini. Katakanlah kita cuba melalui contoh kita, melalui pentadbiran yang baik, ekonomi yang baik dan sebagainya, dan mereka masih degil, mereka tidak mau ubah, mereka masih dan mereka masih nak membuktikan sikap negatif kepada kita. Ini bahagian terakhir ya, dalam ucapan saya. Pada hemat saya, para hadirin budiman, perkembangan dunia dewasa ini mungkin ya, belum pasti, tapi mungkin memihak kepada umat Islam. InsyaAllah. Apa yang dimaksudkan saya? Ada dua aspek dalam perkembangan ini. Perkembangan yang saya akan huraikan dalam seminit dua ini. Pertama, Barat itu merosot. Kemerosotan Barat, the decline of the West, tak boleh diubah. It's irreversible. Bermakna ini akan berlaku, terus berlaku. Dia punya kemerosotan. Ya, pasti. Terutamanya kalau kita banding Barat dengan China. Kalau kita banding Barat dengan China. Kemunculan China sebagai kuasa besar bukan kerana ketenteraannya. Walaupun tenteranya kuat sekarang kalau banding dengan 30 tahun dulu. Namun bukan kerana ketenteraan. Apakah rahsia kekuatan China? Rahsianya adalah apa yang dihujahkan oleh Said Jamaluddin Al-Afghani lebih 150 tahun dulu. Dan apakah hujahnya? Kekuatan sesuatu tamadun, kata beliau, bukan tenteranya. Kekuatannya adalah sains, penguasaan terhadap sains. Dan China kuat dewasa ini kerana penguasaannya kepada sains. Dalam setiap aspek sains, dari segi hasil tulisan-tulisan berdasarkan pendidikan sains, China dah hampir-hampir setaraf dengan Amerika Syarikat. Itu kekuatannya. China punya kekuatan dari segi space technology, dari segi segala aspek sains dan teknologi. Itulah kekuatannya. Dan itulah sebabnya Barat begitu bimbang, inverted commas, dengan China. Kerana mereka tahu bahawa mereka tidak boleh ubah keadaan ini. Dan ini pada hemat saya penting bagi kita, orang Islam. Kerana Barat itu merosot. Kerana dia merosot, dia tidak boleh melakukan benda-benda tertentu. Sebagai contoh, kemerosotan Barat pada hemat saya, sekiranya ini berterusan, sudah tentu akan membawa pada perubahan kepada nasib rakyat Palestin. Nasib rakyat Palestin. Barat, terutamanya Amerika Syarikat, Britain dan satu dua negara yang lain, tapi dua-dua negara ini, Britain dan Amerika Syarikat, yang menjadi pelindung kepada Israel. Dan kita tahu tentang kekejaman Israel, apa yang mereka berlaku. Dan kita tahu tentang keadaan daif rakyat Palestin. Ya. Penderitaan mereka, kesengsaraan mereka, kita sedar. Mereka harus berusaha dan mereka terus berusaha. Dan ada beberapa faktor-faktor lain yang akan membantu mereka. Tapi antaranya adalah kemerosotan Barat. Akan membantu kenaikan Palestin dan pembebasannya. Seperti mana juga dengan beberapa negara-negara Islam yang lain yang bergantung pada Barat. Bila Barat itu merosot, mereka punya keadaan akan ubah. Dan ini akan ubah wajah politik dunia. Satu faktor yang penting. Yang kedua, kalau kita tengok pada 10 negara-negara yang mungkin akan memain peranan penting dari segi masa depan ni, kurun 21 ini ya. Selain daripada China, itu dah jelas. Rusia, jelas. Ada beberapa negara-negara yang menentang Barat di masa ini. Dan mereka kuat. Mereka mempertahankan kekuatan mereka.
dalam aspek-aspek tertentu, bukan semua. Mereka juga akan memain peranan penting. Antaranya Iran, pada hemat saya. Tengoklah saudara keadaan Iran. Sejak revolusi Iran pada tahun 1979, 44 tahun, macam-macam cabaran mereka menghadapi. Sekatan pemimpin-pemimpin dalam bidang sains mereka dibunuh, macam-macam. Tetapi mereka boleh tahan. Luar biasa Iran ini. Dan kekuatan mereka, kalau kita tanya pemimpin-pemimpin mereka tertentu, dikata kekuatan mereka adalah kerana pegangan mereka, kerana Islam. Mereka boleh tahan. Dan saya menganggap Turki juga, Turki namanya sekarang, Turki juga sebagai satu negara yang kuat, yang akan memain peranan penting pada masa depan. Iran, Turki, dan di rantau kita ini, Indonesia. Kebangkitan Indonesia. Dia dah maju dari segi ekonomi kalau banding dengan dulu. Dia punya prasarana lebih baik daripada dulu. Indonesia punya kestabilan politik lebih baik daripada dulu. Sekiranya dia boleh teruskan rekod ni, prestasi ini bagi 10, 15, 20 tahun akan datang ini, mungkin melalui seorang pemimpin yang ada sifat-sifat tertentu seperti Jokowi, pemimpin yang baik, mungkin Indonesia negara yang keempat terbesar di dunia dari segi jumlah penduduknya. Indonesia, strategik kedudukannya, mungkin Indonesia juga akan memain peranan penting. Bermakna 3 negara yang majoriti penduduknya Muslim akan memain peranan penting dari segi perubahan yang berlaku. Selain daripada China dan Rusia, dan dua-dua negara ini ada minoriti Islam yang penting. Di China minoriti Islamnya penting. Ya, mungkin antara 50-60 juta minoriti China. Dan kita tahu bahawa sepanjang sejarah China, termasuk dinasti-dinasti tertentu China, ahli-ahli fikir Islam memain peranan penting. Dan Rusia, kita tahu bahawa jumlah penduduk Muslimnya besar. Rusia. Dan baru-baru ini Presiden Putin, dia mengatakan bahawa dia lebih tertarik pada sistem kewangan Islam sebagai pengganti kepada sistem yang dipengaruhi oleh dolar Amerika. Itu memang perkara yang bukan mudah dicapai. Ini memerlukan beberapa perubahan-perubahan yang lain. Namun beliau punya kecenderungan dan mungkin kecenderungan pihak-pihak lain bermakna bahawa dalam dunia yang sedang berubah ini, pada hemat saya, negara-negara Islam akan memain peranan yang lebih penting, yang berhubung kait dengan kemerosotan Barat dan perubahan-perubahan geopolitik yang lain yang berlaku. Iaitu bagi orang Islam, kita ini harus menaruh kepercayaan dan keyakinan kepada sistem dunia multipolar lebih daripada sistem dunia unipolar yang dikuasai oleh Barat, yang dah dekat sampai pada ajalnya. Ya, kita harus menggalakkan proses multipolar ini. Yang menjadi masalah para hadirin, dan ini saya nak akhiri dengan pendapat ini. Bagi sebahagian daripada kita, kita ini masih terperangkap dengan Barat. Mesti ikut apa ni Barat dan sebagainya. Mungkin sebab itu ya, kalau tak salah ya, berapa tahun dulu, 20, 25, 30 tahun dulu, Tun memperkenalkan Look East untuk ubah kita punya sikap subservient kepada West. Look East itu penting dari segi psikologi. Kita memahami bahawa ada contoh-contoh yang lain, ada cara yang lain. Kenapa kita nak hanya ikut Barat? Ya, segala-galanya kita ikut Barat. Ya, dari cara kita mengaturkan, mengelolakan konsert kita ini,
Dan cara kita melakukan benda-benda yang lain, segala-galanya barat yang menjadi kayu ukur. Itu harus kita ubah. Bermakna kita harus membebaskan perwatakan kita sendiri, membebaskan otak perwatakan kita sendiri dalam proses perubahan besar yang berlaku ini, supaya kita dapat memahami bahawa ini adalah satu perubahan yang boleh dianggap sebagai perubahan epochal dalam bahasa Inggeris. Epochal bukan perubahan dari setahun ke tahun yang lain, ya. Satu perubahan epochal yang sedang berlaku di dunia. Dan perubahan ini akan membawa kepada satu keadaan yang berbeza. Tetapi kita sendiri juga harus berusaha. Kita harus berusaha. Kita harus menunjukkan macam mana nilai-nilai yang termaktub, prinsip-prinsip yang wujud dalam Al-Quran Al-Karim, dalam sunnah, boleh dijadikan sebagai pedoman bagi dunia ini. Kerana dunia juga memerlukan satu prinsip dan asas yang ethical, yang spiritual. Dan kita boleh membawa mesej ini kepada umat manusia. Sekian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Chandra Muzaffar. Saya Nur Ihsan, pelajar tahun 3 pengajian Akidah dan Agama daripada USIM. Ini bertanya bahawa tadi doktor ada menyebutkan yang dunia ini daripada single pole akan berpindah kepada dunia multipole, kan, di mana tiada mana-mana negara yang memboloti kuasa dunia itu, dan ketika itu kuasa dunia akan terpecah kepada banyak kelompok dan bukan negara saja yang berkuasa, malah non-state actor juga akan berpengaruh. Jadi ketika itu bagaimana menurut pandangan Dr. Chandra dunia Islam nak ambil turut terlibat sebagai salah satu yang memegang kuasa yang sudah terpecah kecil itu? Apa potensi yang kita ada menurut Dr. Chandra? Terima kasih. Terima kasih. Pertama, ya saudara, dalam ceramah tadi saya mengatakan bahawa ada negara-negara Islam yang akan memain peranan penting. Saya dah sebut 3 negara Islam. Bermakna Islam itu ada peranan. Tetapi lebih daripada Islam, nilai-nilai lebih daripada negara-negara Islam, nilai-nilai yang termaktub dalam Islam boleh mempengaruhi proses perkembangan dan perubahan. Apa yang dimaksudkan saya? Kita berdepan dengan masalah climate change, soal alam sekitar. Bagi Islam, ini bukan sesuatu yang luar biasa. Kita tahu bahawa soal alam sekitar itu begitu penting. Prinsip bahawa manusia mesti hidup selari dengan prinsip-prinsip alam sekitar. Kita harus memastikan bahawa cara hidup kita itu tak bertentangan dengan alam sekitar. Itu Islamic principle. Seperti mana juga wujud dalam semua agama. Yang menyeleweng daripada, yang menyimpang daripada prinsip ini adalah tamadun barat, moden. Tetapi dari segi sejarah, bagi Islam ini terjadi masalah. Keluarga sebagai institusi penting. Kita tak ikut barat. Kebanyakan negara-negara Muslim tak ikut barat dalam soal tentang keluarga. Kita berpegang pada keluarga sebagai institusi penting. Ini harus kita kekalkan. Ada beberapa aspek-aspek lain, keadilan sebagai prinsip, soal keisanan, compassion. Ada beberapa soal-soal yang lain. Kita boleh membuktikan kepada orang lain bahawa ini adalah prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang penting. Okay. Itulah sumbangan Islam. Bermakna Islam boleh mempengaruhi dan mewarnai tamadun yang wujud ini, yang tamadun yang multipolar ini. Kita boleh memain peranan. Kuasa, konsep tentang kuasa, konsep tentang harta, tentang kewangan, kekayaan. Banyak nilai-nilai yang kita boleh bawa ke meja perbincangan ini pada masa depan.